لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan keberkatan ini 10 akhir Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk hidup, untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Saya minta maaf mengenai tuan-tuan, saya sebenarnya ada perhentian di Bukit Serdan pagi tadi selepas daripada bersahur, terus datang ke sini tapi tersesat sikit yang belakang sikit. Jadi tuan-tuan, pagi ini saya nak cerita sedikit apa yang berlaku di Gaza. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi al-haqq illa an yaqulu rabbuna Allah. Diizinkan kepada orang yang diperangi untuk berperang, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberi, berkuasa untuk memberi kemenangan. Itulah dia mereka yang telah dikeluarkan daripada tanah air mereka tanpa kebenaran. Illa ayyaqulu rabbuna Allah, melainkan kerana mereka ini berkata Tuhan kami adalah Allah. Muslimin muslimat, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di peringkat Mekah, di peringkat Madinah. Setelah umat Islam diperangi, dibunuh di peringkat Mekah, sehingga para sahabat minta dengan Nabi, bila lagi kita boleh bersabar ya Rasulullah. Maka kata Nabi, tunggulah, sesungguhnya nabi-nabi sebelum daripada kamu ada yang dibunuh sehingga digergaji kepalanya. Ramai para sahabat yang syahid, yang mati. Sehinggalah umat Islam bersama dengan Rasulullah SAW terpaksa berhijrah ke Madinah, dikeluarkan daripada tanah airnya. Para sahabat berhijrah ke Madinah, tuan-tuan, setelah meninggal, dengan meninggalkan semua harta benda. Bahkan ada di antara keluarga mereka yang terpaksa ditinggalkan di Mekah. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Itulah dia mereka yang dikeluarkan daripada tanah air mereka tanpa kebenaran. Illa an yaqulu rabbuna Allah, melainkan kerana mereka ini berkata Tuhan kami adalah Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Palestin adalah bumi para anbiya, bumi Isra' Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiblat pertama umat Islam dan lahirnya para nabi. Nabi Ibrahim, keturunan Nabi kita Muhammad. Nabi Ismail lahir di sana. Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim dan seumpamanya lahir daripada sana. Nabi SAW dikeluarkan daripada tanah air mereka. Para sahabat umat Islam dikeluarkan daripada tanah air mereka, diperangi. Maka tahun kedua hijrah barulah mereka dibenarkan berperang. Itulah dia pada bulan Ramadan. Baru setahun jagung umat Islam dapat mendirikan negara Islam, tiba-tiba diperintahkan supaya berperang. Bulan Ramadan kali pertama disyariatkan ibadat puasa, pada tahun tersebut diperintahkan berperang. Maka perkara yang sama yang berlaku kepada umat Islam di Palestin hari ini. Sudah 68 tahun tuan-tuan mereka dinafikan hak mereka untuk tinggal, hidup dan beribadat di bumi yang bernama Palestin. Semenjak tertubuhnya negara haram Israel pada 15 hari bulan Mei 1948, mereka telah dikeluarkan daripada tanah air mereka melalui perancangan yang begitu terperinci yang dilakukan oleh Yahudi, dan ada di antara mereka yang telah dibunuh. Pengusiran demi pengusiran, pembunuhan demi pembunuhan, peristiwa Syabra dan Syatila, Deir Yassin, menyaksikan beribu-ribu umat Islam Palestin telah dibunuh selepas daripada terbentuknya negara haram Israel 1948. Hari ini tuan-tuan mereka memerangi umat Islam, terutamanya di Gaza. Gaza adalah satu kawasan yang hanya seluas Pulau Pinang. Pulau Pinang tidak termasuk seberang barat, 363 km persegi.
Itulah kawasan yang dikhususkan oleh bangsa-bangsa bersatu bersama dengan West Bank, tebing barat, melalui resolusi yang telah diputuskan oleh bangsa-bangsa bersatu melalui suatu pengkhianatan. Dan ini merupakan satu pengkhianatan yang paling besar yang berlaku di dalam sejarah oleh bangsa-bangsa bersatu. Apabila telah membahagikan negara Palestin kepada dua bahagian. Pertamanya, untuk orang Palestin diberinya hanya 1/3 sahaja. Dan kepada pendatang haram Yahudi diberi kepada mereka ini 2/3 daripada tanah Palestin. Tinggallah semenanjung Gaza dan tebing barat sahaja. Itulah kawasan yang ada sekarang. Tebing barat itu sendiri pun tuan-tuan telah dicerobohi oleh Yahudi, sehingga separuh daripada tebing barat dibina penempatan demi penempatan dan seumpamanya. Maka segenting kera itulah tuan-tuan yang sekarang ini menjadi duri dalam daging bagi negara Israel. Sebab apa Gaza diserang, tuan? Sebab apa dia tidak menyerang tebing barat seperti mana yang mereka lakukan di semenanjung Gaza? Yang pertamanya, tuan-tuan, kerana selepas daripada Hamas menang dalam Pilihan Raya 2005, maka dianggapnya Hamas adalah penghalang utama cita-cita Israel untuk membina the Greater of Israel ataupun Israel Raya daripada Sungai Furat sehingga ke Sungai Nil. Kalau kita tengok peta Israel ni, tuan-tuan, atas biru, bawah biru, di tengah-tengahnya adalah lambang Israel. Itulah cita-cita Yahudi daripada zaman dahulu sampai ke sekarang, sampai ke akhir zaman. Selagi mana peta yang tidak ubah, itulah dia punya cita-cita Yahudi. Bahkan Mekah dan Madinah itu sendiri pun termasuk di dalam the Greater of Israel, Israel Raya, seperti mana yang dirancang, yang dicita-citakan oleh mereka. Mereka berjanji untuk kembali semula ke Madinah, sebab itu kata mereka adalah tanah air mereka. Mereka kata itu adalah tanah air mereka. Patutnya dekat skrin sana dah keluar dia punya slide gambar. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 2005 Hamas menang dalam pilihan raya dan mengikut penganalisa politik, di antaranya Jimmy Carter, antara pemerhati politik ketika itu yang merupakan bekas Perdana Menteri ataupun Presiden Amerika. Dia menyatakan pilihan raya paling bersih di dunia, Hamas boleh menang. 2006 tuan-tuan, Israel menghantar dia punya tentera dia untuk membunuh umat Islam di Palestin, di Gaza. Mereka cuba untuk menakluk Palestin melalui berbagai-bagai cara dan berbagai-bagai jalan. Mereka melancarkan serangan selama lebih daripada 20 hari, tuan-tuan. Tetapi Gaza, semenanjung Gaza, tuan-tuan, dapat bertahan. Bayangkan, tentera yang paling kuat di dunia, yang kelima paling kuat di dunia, cuba untuk menakluk segenting Gaza yang seluas Pulau Pinang 363 km, gagal ditawar. Inilah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati yuzahiruna 'alal haq. Tetap ada satu kumpulan daripada umatku yang akan terus berjuang di atas kebenaran. Qahirina li aduwwihim, mereka memberi cabaran kepada musuh-musuh mereka. La yadurruhum ma asabahum, dan tidak akan memberi apa-apa mudarat terhadap serangan musuh kepada mereka. Hatta ya'tiyahum amrullah, sehinggalah datang ketetapan daripada Allah, sama ada mereka syahid ataupun mereka berjaya yang tegakkan negara Islam. Wa hum kazalik, kata Nabi, mereka tetap steady. Masya Allah, sehingga sekarang tuan-tuan, Israel cuba untuk menghapuskan perjuangan Palestin, masih lagi gagal. Perancangan Israel untuk mewujudkan Israel Raya sehingga sekarang masih lagi gagal. Perancangan Israel untuk membina dia punya the Haikal, the Temple of Salmos, sehingga sekarang masih lagi gagal. Kerana apa? Kerana perjuangan rakyat Palestin, sama ada yang berada di Gaza ataupun yang berada di tepi barat. Wa hum
kazalik, Nabi sebut. Memang benar apa yang disebut oleh Nabi. Mereka tetap steady. Maknanya mereka tidak akan dapat dikalahkan. Walaupun ramai yang mati, walaupun ramai yang dihalau keluar, walaupun berbagai tindakan dilakukan oleh Israel dengan perancangan daripada Amerika dan musuh-musuh Islam, Rasulullah tetap menyatakan bahawa wahum kazalik, mereka tetap steady seperti mana sekarang. 2008 mereka serang lagi tuan-tuan. Wahum kazalik, steady dari umat Islam. Hamas masih lagi dapat mengentak. Islam masih lagi kuat sehingga sekarang. Tahun 2012 tuan-tuan dia serang lagi, bulan November 8 hingga 21 November. Seminggu selepas daripada itu kami pergi, saya pergi untuk hantar bantuan. Bayangkan seminggu selepas daripada perang itu tuan-tuan, ada bangunan yang masih lagi berasap. Tetapi sekolah dibuka seperti mana biasa, pejabat dibuka seperti mana biasa. Kanak-kanak jumpa di tepi jalan, tanya, Fian Abu, Fian Om, di mana ayah, di mana mak? Mereka kata, Farsyad Syuhidah, telah syahid. Pilih. Saya belum lagi dipilih oleh Allah untuk syahid. Mak saya dah masuk syurga, ayah saya dah masuk syurga. Itulah di antara rakyat Palestin. Kanak-kanak balik daripada sekolah dalam keadaan meriah. Tidak ada suasana perang, melainkan kita tengok sisa-sisa runtuhan bangunan. Kalau kita rasakan bahawa tidak ada apa-apa yang berlaku di Palestin. Walaupun mereka masih lagi steady. Sebab perang ini sudah berlaku hampir 68 tahun. Yang paling dahsyatnya tahun 2006, 2008, 2012. Hari ini 2014. 2 tahun Israel menyerang Gaza. Mereka tetap gagal untuk melaksanakan the Greater of Israel. Mereka masih lagi gagal tuan-tuan untuk membina haikal Nabi Sulaiman di atas runtuhan Masjidil Aqsa. Kerana halangan utamanya adalah perjuangan rakyat Palestin dan Hamas yang memerintah di semenanjung Gaza dianggap sebagai duri dalam daging bagi negara Israel, mesti dihapuskan. Tetapi Rasulullah menyatakan wahum kazalik, mereka tetap steady. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, ainahum ya Rasulullah, di manakah mereka ini wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil Baitul Maqdis wa abna'ul Baitul Maqdis. Mereka sekarang ini berada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Maknanya termasuk seluruh negara Syam. Cuba kita perhatikan hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, aqrar darul Islam di Syam. Pusat center kepada negara Islam ini adalah di negara Syam. Fahamlah kita kenapa negara Syam daripada dahulu ditakluk oleh kerajaan Rom. Sebelum Islam takluk negara Syam, Palestin, Syria, tuan-tuan, Iraq, Mesir dikuasai oleh Rom. Kemudian dikuasai pula oleh kerajaan Parsi. Sehingga turun ayat Ulibatir Rum, fil abnal ardi wahum sayughlabun. Maknanya silih berganti di antara kerajaan Rom, kerajaan Parsi. Itulah dia tuan-tuan, tempat yang sekarang ini berlakunya pergolakan, tempat yang sekarang ini menjadi rebutan kepada kuasa-kuasa besar dunia. Sesiapa yang dapat menguasai kawasan tersebut bermakna mereka adalah kuasa besar dunia, tuan-tuan. Sehinggalah Islam datang dan Islam dapat menghapuskan kerajaan Parsi dan Islam dapat tawan di Palestin, negara Syam. Akhirnya tuan-tuan, ditawan kembali oleh negara Rom. Diperintah oleh kerajaan Rom, tuan-tuan, hampir 88 tahun, tuan. 88 tahun, bayangkan. Diperintah oleh kerajaan Kristian. Sehingga Ibn Khaldun kata ketika mana kejatuhan Masjidil Aqsa, kejatuhan Palestin pada 1187 di tangan kerajaan Kristian, 70,000 umat Islam dibunuh hidup-hidup di sana, tuan-tuan. 70,000 dibunuh. Maka tuan-tuan, 88 tahun kemudian barulah Islam dapat memerintah dan dapat menakluk negara Palestin. Hari ini dah 68 tahun belum lagi berjaya. Nabi SAW menyebut wahum kazalik, mereka tetap akan steady. Cuba kita lihat apa berlaku di sana.
dalam bulan Ramadan ni, kalau mengikut Syekh ni, jadi tembok buruk tuan-tuan, tempat Nabi SAW tambah buruk dalam Masjidil Aqsa. Cuba tuan-tuan tengok apa yang berlaku sekarang ni. Di sebelah Masjid Sayyidina Umar, dalam kompleks Masjid Al-Aqsa, ada biara Yahudi. Di bawah Masjid Al-Aqsa dibinanya terowong, kononnya nak cari haikal Nabi Sulaiman, kuil ataupun dia punya batu asal. Sampai sekarang tak jumpa. Ni Syekh Ibrahim Salah yang mula-mula tadi bergambar dengan saya di zaman muda dia. Bila dijumpa terowong ni, di penjara oleh Israel. Tengok apa berlaku pada Masjid Al-Aqsa sekarang ni. Penggalian demi penggalian. Masjid Al-Aqsa dalam bahaya, kata Syekh Ibrahim Salah, yang merupakan ketua gerakan Islam 1948 yang duduk dalam negara Israel sekarang ini. Inilah yang berlaku di Masjid Al-Aqsa sekarang ini, tuan-tuan. Nah, jadi tunggu masa untuk runtuh. Alhamdulillah, pahala besar bagi orang yang beri sumbangan untuk bagi makan minum kepada penduduk Palestin bulan Ramadan, tuan-tuan. Melalui amal Palestin 2012 setiap tahun kita buat. Alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi mengikut Hamad Abu Dabis, Presiden Gerakan Islam 1948, sama dengan Syekh Ibrahim Salah, Ketua Gerakan Islam 1948, satu jemaah yang wujud di dalam negara Israel, berdaftar secara rasmi di dalam negara Israel. Kalau di Gaza ada Hamas, kalau di tepi barat ada Fatah, maka di dalam negara Israel ataupun negara kita tak panggil negara Israel sebab kita tidak iktiraf negara Israel, kita panggil Palestin 1948. Jadi ini merupakan salah seorang daripada Presiden Gerakan Islam 1948. Dia kata apa? Dia kata di Gaza ni penduduk Islam dia 1.8 juta. Di tepi barat penduduk Islam, umat Islam orang Arab 2 juta. Di dalam negara Israel tu tuan-tuan, di dalam Palestin yang dijajah 1948 tu hampir 2 juta umat Islam. Cuba tuan-tuan campur berapa? Dekat dengan 6 juta. Sama dengan penduduk Israel sekarang ini 6 juta. Tetapi di tepi barat tidak boleh bangkit sebab tuan-tuan tengok tadi lah, akta dalam Masjidil Aqsa Israel kuasa. Di dalam negara Israel tadi, hanya sekarang ini yang menjadi duri dalam daging bagi negara Israel hanyalah segenting kawasan yang paling padat di dunia, bukan sahaja di Palestin, di dunia. Sebab itulah setiap bom Israel jatuh di dalam Gaza pasti akan kena rumah, pasti akan syahid. Roket Hamas tuan-tuan pada tahun 2006 perang dengan Israel dapat sampai 30 km. Dia renovate lagi roket tadi. Perang 2008 dapat sampai 60 km. Sikit lagi nak sampai ke Tel Aviv. Perang 2012 sampai ke Tel Aviv, sampai ke tempat orang-orang Yahudi di Tel Aviv. Lari ditampukkan mereka. Sebab tak percaya roket Hamas boleh sampai daripada Gaza sehingga ke Tel Aviv. Tahun 2014 ke mana sahaja bumi Israel, bumi Palestin yang dijajah, yang dikatakan Israel boleh sampai roket Hamas, termasuk bandar Haifa yang dekat dengan Lebanon, tuan-tuan. Ini di antara kemajuan-kemajuan lain. Tuan-tuan, di dalam negara Israel ataupun Palestin yang dijajah, tuan-tuan, hari ini ada 2,000 masjid yang sekarang ini sudah menjadi kandang lembu. Kata Syekh Syekh Hamad tadi, yang sudah menjadi tempat relasi bagi orang Yahudi. Ada yang telah jadi markah politik, ada yang telah jadi museum, ada yang telah jadi restoran jual Allah, tempat dia punya menari apa semua sekali, tempat pelacur. Ada yang telah jadi bar, restoran, atau masjid tu. Siapa yang bilang? Sebab itulah Tuhan sebut di dalam ayat yang saya baca tadi selepas daripada Tuhan kata apa? Walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd la'uddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsiran. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan perang tolak-menolak di antara satu sama lain, nescaya akan binasalah gereja, apalagi biara, selawat dan masjid yang disebut padanya nama Allah. Itulah di antara tujuan kenapa Allah mensyariatkan perang. Kerana sesungguhnya
sesungguhnya nak jaga tempat suci ini seperti masjid. Bukan sekadar nak jaga kehormatan manusia, bukan sekadar nak mempertahankan tanah air, tetapi nak jaga masjid. Siapa yang bertanggungjawab? Siapa yang bertanggungjawab? Adakah kita nak serahkan tanggungjawab ini hanya kepada penduduk Palestin sahaja? Kalau mengikut hukum Islam, apabila seinci bumi umat Islam terjajah, maka jihad adalah fardu ain kepada setiap umat Islam. Lebih-lebih lagi yang berjiran dengan negara tersebut. Mesir, Syria, Jordan, Lebanon, negara Arab Saudi, negara-negara Arab sekitar adalah menjadi fardu ain. Bahkan kita juga bertanggungjawab untuk mempertahankan bumi umat Islam. Seinci bumi umat Islam tergadah, apatah lagi dia adalah masjid, tuan-tuan, yang apatah lagi dia adalah bumi Palestin, tempat yang ketiga sucinya selepas daripada Mekah dan Madinah, tempat di mana berlakunya Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad dan kiblat pertama. Bila Dr. Muhammad Mursi benar, tuan-tuan, di Mesir, berlaku kebangkitan rakyat di Syria, Arab Spring. Tuan-tuan masih ingat kenyataan yang dikeluarkan oleh Binyamin Netanyahu? Mesir jatuh pada Ikhwan, dia kata Syria sekarang ini sedang bergelora, mungkin jatuh kepada pejuang Islam. Maka bila Syria jatuh, Mesir jatuh, lenyaplah kota Israel di atas hukum. Maka fahamlah kita kenapa mereka menjatuhkan Dr. Muhammad Mursi. Kenapa isu Syria sampai sekarang tak selesai-selesai? Husni Mubarak jatuh setahun, Muhammad Gaddafi tak sampai setahun. Nah, apa ni, di Tunisia dan diktator yang paling zalim tak sampai setahun. Demikian juga tuan-tuan di Yaman. Kenapa dekat Syria sampai sekarang tak selesai masalah? Berkait rapat dengan kepentingan Israel dan kepentingan Amerika. Tuan-tuan, para sahabat yang bersama dengan Nabi dalam ibadah haji, tuan-tuan, 120,000, betul tak? Haji bidang. Tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan, cuba lihat sendiri. Tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan pergi ke kuburan Ma'la, kuburan Al-Baqi, tuan-tuan sendiri kan? Berapa ramai sahabat dikebumikan di Ma'la, di kuburan Ma'la di Mekah, kuburan Al-Baqi di Madinah. Nah, berapa tahun dah kita pergi, berapa hari dah kita pergi, adakah pernah kita tengok senarai para sahabat yang dikebumikan dekat sana? Kata ulama lebih kurang 10,000 di Ma'la di Mekah, 10,000 di kuburan Al-Baqi di Madinah. 100,000 lagi tuan-tuan di mana para sahabat? Di mana kubur mereka? Adakah mati tanpa kubur? Nah, tidak, tuan-tuan. Seperti mana MS-370 mati tanpa kubur, MS-17 alhamdulillah jumpa banyak. Inilah musibah. Tapi di Gaza, di Palestin lagi musibah, tuan-tuan. Tuan-tuan, 10,000 mati di bumi Syam, mati di Syria, mati di Palestin. Bila Nabi SAW sebut Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkatilah bumi Syam kami, para sahabat berduyung-duyung pergi ke negara Syam untuk membuka negara Syam. Selepas 4 tahun kewafatan Nabi, Nabi hantar tentera 3 kali untuk kawal negara Syam, Palestin dan Syria ni, tuan-tuan. 629 gagal, 630 gagal, 631 gagal. 4 tahun kemudian Sayyidina Umar hantar 634, barulah berjaya dibuka oleh Ubadah bin Al-Jarrah. Ketika mana Umar menghantar tentera untuk menakluk Syria, dia hantar Ubadah bin Al-Jarrah. Mesir dia hantar Amru Al-As. Maka tentera daripada Syria, tentera daripada Mesir bergabung untuk menakluk Palestin. Tengok tuan, Salahuddin setelah jatuhnya Masjid Al-Aqsa 1187, maka Sultan yang memerintah di Syria ketika itu, Sultan Nuruddin Az-Zinki, telah memerintahkan panglima perangi yang paling dipercayai bukan di kalangan orang Arab, Salahuddin Al-Ayyubi, berasal daripada bangsa Kurdi yang ada dekat utara Iraq yang sekarang dikuasai oleh ISIS tuan. Maka Salahuddin menguasai Mesir. Salahuddin mengumpulkan tentera daripada Mesir, bergeraklah ke Palestin. Sultan Nuruddin Az-Zinki bergerak daripada Syria, jatuhlah Palestin. Sebab itulah Barat Israel ini melihat kepentingan Mesir
Politik di Mesir dan Syria menentukan survival Israel, tuan-tuan, di tengah-tengahnya, tuan-tuan. Tuan-tuan, sehinggalah bila di Rabah, muazzin Nabi kuburnya berada di sana. Tuan-tuan, apa yang berlaku di Palestin sekarang ini? Apa yang berlaku di Syria sekarang ini? Itulah dia, anak cucu kepada Ubadah bin Al-Jarrah yang telah membuka negara Syria, yang membuka negara Palestin. Itulah dia, anak cucu kepada Khalid bin Al-Walid yang telah mati di sana, berjihad sehingga akhir hayatnya untuk mengembangkan Islam di Syria, di Palestin. Itulah dia, anak cucu kepada Bilal bin Rabah, tuan-tuan. Adakah sedih mereka di dalam kubur apabila melihat anak cucu mereka telah dibunuh di hadapan mata-mata kita, tuan-tuan. Sedangkan masa mereka hidup, kita tidak melakukan apa-apa, tuan-tuan, untuk mempertahankan bumi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia bumi al-anbiya. Watini wa zaitun, ayat selalu kita baca, watini wa zaitun, watini wa zaitun, ayat selalu kita baca. Tuhan, tuan-tuan, mengikut Ibnu Katsir, watini wa zaitun, tin itu adalah Syria, zaitun itu adalah Mesir, di mana Allah utuskan Nabi Isa, Nabi terakhir. Kenapa Allah bersumpah dengan pokok tin, dengan buah tin? Kenapa Allah bersumpah dengan pokok zaitun dan buah zaitun? Sebab tin dan zaitun adalah pokok syurga. Itu dia. Makanan ahli syurga, tuan-tuan. Dan daya pemakanan manusia di dunia ini yang paling baik. Maka dengan sebab itulah Allah bersumpah dengan negeri yang Allah sayang, yakni Syria, bumi Syam, Palestin, dengan tin dan zaitun. Allah utuskan Nabi Isa alaihissalam, tuan-tuan. Ini di antara gambar sebab saya ambil tahun 4 di Palestin, di mana sahaja tanah pokok ni dia sekolah, pokok ni dia begitu lama. Alhamdulillah, masuk perang tahun 2012 tuan-tuan, Palestin dia dapat tawang tanah ni. Sebab satu kejutan bagi Israel, sebab roket Hamas dia boleh sampai ke Tel Aviv. Akhirnya Israel mendesak Amerika supaya Hamas meletak senjata. Hamas meletakkan syarat, di antaranya tanah yang ditawang sepanjang sepadan dengan Israel. Tuan-tuan, kita tengok dalam klip video hari ini, Israel masuk melalui situ, melalui situ lah. Sekarang ini sudah dipuas tadi, dikembalikan kepada rakyat Gaza, dan kami pergi rasmikan tanah pokoknya oleh Menteri Pertanian, oleh CEO Hamas Palestin, dan setiap daripada peserta yang kami bawa dapat tanah pokok zaitun sepanjang dengan sepadan Israel. Hari ini pokok ini dah besar. Nah, pernah saya berceramah dengan Ustaz Nasaruddin Nasir di Gombak. Dia sebagai peresmi, saya sebagai penceramah. Saya tunjuk gambarnya, dia kata apa? Ustaz Nazri dah tanam pokok zaitun di Palestin. Rasulullah kata sesiapa yang tanam pokok zaitun, dia akan dapat hasil yang syurga. Saya belum tanam, tapi ini adalah projek, tuan-tuan, yang bagi pembiayaan ini tabung, tuan-tuan, kita hantar ke sana. Jadi Gaza, mari pada Gaza. Kenapa Gaza Islam? Itu dia. Yang pertama, faham. Yang kedua, itu dia. Rancangan mereka sampai sekarang mereka gagal. Penghalang utamanya adalah Hamas. Lagi mana Hamas tidak dapat didudukkan, jangan harap mereka akan dapat membina kuil Nabi Sulaiman itu. Yang ketiga, tekanan politik dan negara Israel. Bayangkan Benjamin Netanyahu mendapat tekanan politik daripada kawan-kawan dia lah. Ehok Barat yang sebelum ini pernah menjadi Perdana Menteri tekan dia. Nah, Parti Kadima ni seorang perempuan. Dia lah yang serang, yang melancarkan serangan pada perang 2012. Nah, alangkah terkejutnya, tuan-tuan, saya baca 2-3 bulan yang lepas, 4-5 bulan yang lepas, dia buat pengakuan dia berzina dengan salah seorang daripada pemimpin PLO. Ya Allah, amat memalukan. Dan dia berzina dengan pemimpin PLO, nama sekian, sebab nak dapatkan maklumat berkaitan dengan Palestin. Ini kalimat, tuan-tuan, Libni yang ada. Jadi politik dekat sana, tuan-tuan, siapa yang dapat bunuh rakyat Palestin, dia dianggap sebagai pemimpin, dia dianggap sebagai itu. Itu kesimpulannya. Yang keempat, sebab Israel ini dia sangat ego, sangat takabur. Dia nak menguasai dunia. Dia tak nak ada orang yang boleh mencabar dia. Sekarang ini orang yang boleh mencabar
Israel hanya Hamas, hanya Gaza. Bahkan cita-cita nak kuasai dunia. Negara Arab tak berani nak cabar, nak kritik di bangsa-bangsa bersatu pun tak berani. Negara Arab. Tapi sekarang yang boleh mencabar keegoan Israel hanya Hamas. Sebab itu mereka nak lenyap. Allah Akbar. Satu perkembangan yang cukup menakutkan musuh-musuh Islam. Apabila Hamas dan Fatah telah bersatu, Hamas tidak meletakkan apa-apa syarat untuk bersatu. Ini adalah gambar Perdana Menteri Gaza, Ismail Haniyeh, dan ini Mahmud Abbas. Mahmud Abbas dia lebih kuasai tepi barat, Hamas kuasai Gaza. Dan orang nombor satu Hamas ini sebenarnya Khalid Mash'al, dia adalah jurucakap dan politik Hamas yang amat ditakuti oleh Israel itu. Sebab strategi peperangan yang cukup hebat, boleh bersama, boleh bersekali. Jadi kita tuan-tuan dekat Malaysia ni, bila kita nak duduk sekali orang lain kita asyik berkelahi, yang untung siapa dia bukan Islam, tuan-tuan. Nah, Dr. Syukulawi mengalu-alukan kesatuan tersebut. Dia kata apa? Innal muqawamah wa wahdah ahli Gaza ia asasun nas. Sesungguhnya jihad dan kesatuan di antara penduduk ahli Gaza, Palestin adalah asas kemenangan. Allahu Akbar. Tuan-tuan cuba perhatikan ayat ini. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhabu rihukum. Nah, taatlah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu membantah, menyebabkan kamu akan menjadi gentar dan watazhaba rihukum, dan hilang kekuatan kamu. Wasbiru, kena sabar banyak-banyak. Kita nak bersatu ni kena sabar. Dan macam kita bisnes lah, kita buat kerjasama bisnes. Dia panggil apa? Wing to wing kalau dia panggil istilah. Maknanya menang-menang. Begitulah. Dan apa dia? Macam itulah tuan-tuan. Dan kita orang lain macam tu juga. Di antara dia dengan B. Macam itulah tuan-tuan. Kenapa tak langsung? Kena sabar banyak-banyak. Dan Tuhan kata wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir bersatu di antara satu sama lain. Macam mana mereka boleh satu boleh bantu Israel? Dan Singapura tuan-tuan menyatakan kesedihannya sebab Hamas lancar roket di atas Tel Aviv, di atas Israel. Masya Allah, jiran kita. Nah, itu Singapura. Maka fahamlah kita siapa sebenarnya Singapura. Dia adalah Israel di Asia Tenggara kita. Hati-hati tuan-tuan. Illa taf'aluhu, jika sekiranya kita tidak buat seperti mana orang kafir, takut fitnatun fil ard, nescaya berlakulah fitnah di atas bumi. Kata ulama, fitnah ini dimaksudkan adalah dominan orang kafir kata kita. Dominasi. Suatu hari nanti mungkin dia akan menguasai kita kalau kita tidak besar. Dengan berlaku di Palestin dan seumpama. Wa fasadun kabir, habis masjid-masjid, berlaku masalah. Dijadikan sarang pelacur, dimusnahkan dan seumpamanya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Rakyat di Palestin, di Gaza itu dia kata kepada dunia, buatlah apa saja kepada negara kami, kami akan sokong Hamas. Biar runtuh masjid, biar pasar hancur, biar sekolah hancur, biar hospital hancur, tahya muqawamah. Allahu Akbar. Hidup perjuangan, hidup jihad. Kami tetap dengan perjuangan Islam, kami tetap dengan Hamas, dan kami tidak akan mengiktiraf negara haram Yahudi. Sebab itu Israel boleh serang Gaza, boleh tidak serang dia punya PLO, sebab PLO mengiktiraf negara haram Israel. Tetapi Gaza, dia menyatakan daripada sungai Jordan yang sepadan dengan Jordan sehingga ke laut Mediterranean adalah negara Palestin. Daripada Teluk Aqabah di bawah ni sampai ke Lebanon, tuan-tuan, adalah negara Palestin. Satu inci pun kami tidak akan gadaikan, sebab dia adalah tanah yang telah disebut di dalam Al-Quran hak milik umat Islam. Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel, pergilah kamu masuk ke Palestin. Dan maka Bani Israel kata, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Nabi Musa bersama dengan Tuhan kamu berperang, kami tak nak pergi. Maka turun ayat Al-Quran, wa min ajli zalika harramna ala Bani Israel. Dengan sebab itulah Allah haramkan ke atas Bani Israel bumi Palestin sehingga sekarang. Tuan-tuan, inilah di antara contoh kesatuan mereka. 500,000 turun selepas daripada perang 2012, dan kebetulan kami pergi waktu tersebut. Aman Palestin diberi penghormatan, duduk di barisan hadapan di dekat dengan state bersama menteri-menteri dia. Alhamdulillah, tak kira tua, tak kira muda, tuan-tuan, rakyat Palestin
rakyat di Gaza menyatakan sokongan penuh kepada perjuangan mereka walaupun negara mereka hancur. Yang keenam, mereka ditakut dengan kekuatan senjata Hamas yang semakin kuat. Hari ini tuan-tuan, antara yang memberi cabaran utama kepada Israel, inilah dia Hamas, tuan-tuan. Boleh buka dah rezeki macam mana, tak apa. Di mana tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di dalam, kalau jangan tuan-tuan tengok dalam TV 1, TV 2, kita cerita. Cuba tengok di dalam sumber aman Palestin, dia punya website dan seumpamanya. Bagaimana senjata, bagaimana Hamas boleh membina senjata? Wartawan Al Jazeera tanya kepada Hamas, adakah senjata yang datang daripada Hizbullah, datang daripada Iran? Dia kata tidak. Masa saya duduk kat sana, saya dibawa tuan-tuan sampai ke kawasan tempat operasi di waktu malam. Saya tanya Ketua Brigade Al-Qassam yang bertugas waktu tersebut, adakah terdapat pertolongan daripada Iran dari sudut keuangan, dari sudut senjata, daripada Hizbullah? Dan sebiji peluru pun Iran tidak hantar kepada kami. Dia hantar kepada Syria, dia boleh pun rakyat dekat umat Islam dekat Syria, tetapi kami tidak hantar. Tengok tuan-tuan. Tetapi saat akhir ni dia buat pengakuan, buat pengakuan ada senjata yang diselundup daripada Libya. Sebab kat sana dah bergolong. Jadi apa yang berlaku di Gaza sekarang ini adalah sebab faktor-faktor tadi lah, tuan-tuan. Mereka cuba nak hapuskan Gaza, Palestin dan Hamas ni, tuan-tuan. Di saat di mana kita menangisi kekalahan Brazil, di waktu itulah Gaza dibom dengan begitu teruk sekali pukul 4:30 pagi. Saya pun dah tengok tarikh di mana perlawanan Brazil lawan dengan Jerman, tuan. Dan Brazil lawan Jerman dah. Saat di mana penganalisa atau pengolah TV dia kata pening kepala, dia kata macam mana Brazil ni boleh kalah. Sedangkan Brazil ni antara pasukan pilihan dijangka boleh juara FIFA, macam mana boleh kalah? Saat itulah tuan-tuan, Gaza telah dibom dengan begitu teruk sekali, tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, mi'atal qatla wal jarha fi yawmil wahid, ratusan yang mati dan tercedera pada hari pertama serangan. La dawa, tidak ada obat. La wazah, tidak ada makanan. La ma', tidak ada air. La kahraba, tidak ada elektrik. Ya ashabud damair, wahai orang yang mempunyai hati perut dan perasaan, atau mahir hayat, yang hidup, arisu ahlal Gaza, marilah kita tolong penduduk Gaza. Masya Allah, tuan-tuan. Cuba tengok anak-anak dia. Allah Akbar. Masa perang 2008, masa perang 2006, masa perang 2012, tidak ada rakyat Gaza, tuan-tuan, yang minta keluar daripada Gaza. Mereka sanggup mati dekat sana. Bahkan saya jumpa dengan kanak-kanak yang ibu bapanya sudah tidak ada, yang comel-comel, tuan-tuan. Saya kata, mari pergi ke Malaysia, nak buat anak kan? Tuan-tuan, begitulah jati diri rakyat Gaza. Tengok tak menangis pun, kaki dua-dua dah bercarut. Masya Allah, tuan. Jadi inilah di antara pembohongan Israel. Dia kata dia serang kepentingan Hamas. Tidak, tuan-tuan, apa yang dia serang itu adalah masjid. Bahkan setakat ini yang terbunuh, saya pun tak ingat semalam berapa, 300, kita katakan 300 lebih. 80% daripadanya adalah orang awam, dan 1/4 daripadanya adalah kanak-kanak, tuan-tuan. Sehingga masjid dimusnahkan, tuan-tuan. Dan Hamas juga menjanjikan serangan dengan roket-roket Al-Qassam. Ini gambar ini sungguh menyayat hati. Dia tulis apa dalam bahasa Arab. Di saat di mana umat Islam sedang tidur lena, di saat di mana orang Arab, negara Arab sedang tidur lena, maka kami akan mempertahankan negara kami walaupun cacat seperti ini, sehingga ketitisan darah yang terakhir. Masya Allah. Ini di antara yang disiarkan di dalam TV Israel sehingga mendapat simpati daripada Obama. Obama buat kenyataan. Dia kata adalah hak Israel untuk mempertahankan Tel Aviv daripada serangan roket-roket Israel. Dan Netanyahu pula membuat kenyataan selagi mana Hamas tidak menghentikan serangan roket, maka kami akan menyerang. Kami akan membuat serangan tentera darat. Sekarang ni orang menyalahkan Hamas kerana Hamas tidak menghentikan serangan roketnya ke atas Tel Aviv, menyebabkan Israel membuat serangan darat. Maka apa dijawab oleh Hamas? Dia kata siapa yang menjajah siapa.
Siapa yang menjaga siapa? Siapa yang mengancam siapa? Israel tidak pernah menghormati perjanjian. Perjanjian terakhir ini adalah perjanjian pada bulan November 2012. Siapa yang memulakan peperangan 2014? Bukankah Israel yang memulakan serangan? Allahu Akbar, tuan-tuan. Cuba tengok bandar dekat Tel Aviv, tuan-tuan. Ada daripada jauh diambil. Inilah di antara roket-roket amat ini, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, tuan-tuan, bagi derma melalui amal plastik tidak sia-sia. Target kita nak hantar 6 juta untuk plastik pada tahun ini. Kami ingat dekat tercapai dah sasaran kami. Tiba-tiba bila berlaku perang macam ni, tuan-tuan, bila berlaku perang, kami dah dapat 5 juta. Dan 2 juta telah kami hantar. Macam mana cara kami hantar wang ni, tuan-tuan? Yang pertama, melalui transaksi duit. Dekat sana, dekat Gaza, Hamas dia ada bank dia, Bank Al-Quds. Dan yang kedua, kita hantar duit melalui bila kita jauh projek dekat sana. Dan kemarin, tuan-tuan baca dalam sahabat kemarin maaf, amal plastik hantar 5 orang doktor pakar. Semuanya ditaja oleh amal plastik. Duit tuan-tuan yang bagi kepada amal plastik. Dan kosnya terlalu tinggi, tuan-tuan. Ini antara contohnya. Nah, setiap beberapa hari bantuan daripada Malaysia sampai. Dalam keadaan dunia tidak membantu, dalam keadaan dunia Arab tidak membantu, alhamdulillah, tuan-tuan. Inilah staf amal plastik, tuan-tuan. Ini staf amal plastik. Nawang staf amal plastik. Dan ini CEO amal plastik. Dan ini adalah kita nak hospital. Masya Allah, tuan-tuan, besarnya pahala orang yang memberi sumbangan dalam saat rakyat menyelamatkan nyawa rakyat plastik ni, tuan-tuan. Ini staf amal plastik di sana. Kita ada pejabat kat sana, kita ada staf 6 orang kat sana. Itulah senjata yang digunakan oleh Israel, tuan-tuan. Ada senjata yang buat pertama kali Israel gunakan. Tengok, tuan-tuan, ada yang dah pecah, dia punya kepala dia belum lagi pecah. Saya cuba angkat senjata tu, tuan-tuan. Ya Allah, beratnya. Ada berat, tuan-tuan. Dan senjata yang tak meletup tu, tuan-tuan, Hamas dimodify. Dia hantar balik ke Israel. Tuan-tuan. Inilah, tuan-tuan, contoh senjata yang Israel guna. Ada senjata yang buat pertama kali digunakan oleh Israel. Bermakna Palestin ini menjadi medan bagi senjata baru yang dihasilkan oleh Israel. Dan yang keduanya senjata kimia ataupun senjata yang tidak diketahui. Dan tetapi dunia membisu 1000 bahasa, tuan-tuan, menyembunyikan fakta-fakta seperti ini. Kalau kita pergi ke sana baru kita nampak kekejaman Israel. Jadi inilah di antara brigade Al-Qassam yang sangat ditakuti oleh Israel. Dia terbagi pada 2, brigade Al-Qassam yang bertugas 24 jam dan brigade Al-Qassam yang buat part time. Ini brigade Al-Qassam yang buat part time. Sebab itulah mereka pakai topeng. Dan mereka ini terlatih. Hari ini kalau kita baca sahabat 18,000 tentera darat masuk ke Gaza. Nah, hari yang ketiga 18,000 sama dengan brigade Al-Qassam yang jumlahnya hampir 20,000. Nah, tetapi senjata Israel lebih hebat. Tapi kita kena ingat, umat Islam boleh menang dalam peperangan Badar 313 saja lawan 1,200 orang. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sesungguhnya Allah telah memberi kemenangan kepada kamu di dalam peperangan Badar. Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, jadi tuan-tuan, mereka ini bukan teroris, mereka bukan pengganas, tuan-tuan. Mereka adalah engineer, architect, businessman, macam apa. Kenapa mereka pakai topeng? Sebab siang hari mereka engineer. Waktu biasa mereka architect. Tetapi waktu perang, mereka mengutamakan agama mereka, negara mereka, dan mempertahankan hidup mereka. Sebab itulah mereka jadi Al-Qassam. Dan syarat untuk menjadi Al-Qassam itu tuan-tuan hafal Quran 30 juz. Itu dia, tuan-tuan. Hafal hadis berapa puluh adalah. Kemudian seterusnya, sebelum jadi Al-Qassam, sembahyang subuh berjemaah 6 bulan dipantau oleh ketua mereka. Ini saya tanya sendiri.
syahid. Matlamat utama mereka. Anak-anak sejak daripada kecil lagi memakai pakaian emas dan cita-cita mereka mati syahid. Cita-cita mereka nak jadi beradik Al-Qasam. Masya Allah, saya dapat tengok dia punya kekuatan ni. Islam masih lagi hidup. Islam masih lagi kuat di sana tuan-tuan. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu tak nak tolong agama Allah, Tuhan kata Allah akan tolong agama. Iz akhrajahu allazina kafaru thaniya itsnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tengoklah ketika mana Nabi SAW dikeluarkan daripada tanah air mereka. Tidak ada orang ketiga malaikat Allah bersama dengan Abu Bakar sembunyi dalam gua Sur. Ketika mana dikepung oleh tentera musyrikin Mekah, Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Apabila kita matilah kita oleh Rasulullah." Apa jawab Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, Allah tetap bersama dengan kita. Inilah di antara kepercayaan rakyat di Gaza. Allah tetap bersama dengan perjuangan mereka. Walaupun negara Arab tidak mampu, walaupun umat Islam tidak mampu. Jangan bimbang, jangan takut. Kalau mereka bunuh kita, kita syahid. Kalau ditakdirkan Allah hidupkan kita, kita akan teruskan perjuangan sehingga terbebasnya Palestin. La tahzan, jangan bimbang, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah tetap bersama dengan kita. Wa anzalallahu sakinatahu 'alaihi. Maka Allah telah menurunkan sakinah kepada mereka berdua, Rasulullah dan Abu Bakar. Demikian juga penduduk di Gaza, tuan-tuan, tenang. Seminggu selepas daripada perang kami pergi itu, tuan-tuan, jangan kita bertemu mereka. Bagi peluang untuk kami masuk. Sampai ke daripada airport tu, tuan-tuan, sampai ke sepadan dengan Pintu Rafah tu. Kami dikonvoi oleh tentera, oleh polis. Ini zaman Dr. Musyrik, tuan. Sampai sahaja Semenanjung Sina terusan Swiss sampai Semenanjung, sampai ke Pintu Rafah tu. Dikonvoi, tuan-tuan, oleh kereta kebal Mesir. Pastikan kami selamat. Itulah biasa Dr. Muhammad Hashim. Sebab itu dia bagi amaran kepada Israel. Kalau Israel tidak menghentikan serangan ganas terhadap Gaza, tunggulah kebangkitan rakyat Mesir. Itulah sebab kenapa dia diam. Innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu 'alaihi. Allah turunkan ketenangan pada mereka. Yang tidak tenangnya Israel. 1 juta rakyat Israel, tuan-tuan, kita lari itu lari. Meninggalkan negara mereka, meninggalkan ibu negara mereka sampai ke sekarang, tuan-tuan. Sampai ke airport ditutup beberapa hari. Tetapi di Gaza walaupun hancur, hidup mereka tenang. Bahkan mereka sedih sebab tidak dapat syahid. Masya Allah, tuan. Wa ayyadahu bi junudin lan tarawha. Ini yang saya sebut dibawa ke sampai ke Israel, disebut pagar Israel. Pagar Israel. Wa ayyadahu bi junudin lan tarawha. Allah kuatkan mereka dengan tentera yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Zaman Nabi dahulu burung merpati dan apa-apa. Yang Palestin ni macam mana Tuhan bagi idea kepada mereka boleh bina senjata sendiri. Roket sendiri. Cerdik rakyat Palestin ni, tuan. Kecerdikan sebenarnya. Bukankah Imam Syafi'i berasal daripada sini? Imam Syafi'i adalah manusia yang paling cerdik. Umur 10 tahun dah hafal Quran, dah hafal kitab Muwatta, tuan. Imam Malik, sehingga Imam Malik bagi pada dia, kamu dah jadi guru pula, tak payah belajar dengan itu. Itu Imam Syafi'i. Lagi di Gaza, tuan-tuan, lagi di Gaza. Sebab itulah orang Palestin majoritinya bermazhab Syafi'i dan orang Gaza 90% adalah bermazhab Syafi'i. Masjid Syafi'i ada dekat sana. InsyaAllah, saudara, tangan tunjuk datang saya pegang senjata. Bahaya. Tunjuk kawan-kawan dah. Inilah dia Gaza, seluar Palestin 6 kali 25 km. Sekarang ini menjadi kem tahanan yang paling besar di dunia. Tak ada makanan, tak ada bahan bakar, semua daripada Israel. Dikepung daripada udara. Ini tuan-tuan, Arabah Sahyuniyah musuh suku Awasaru ala Tel Aviv. Lari ditampukkan Yahudi. Bila buat pertama kali perubuhan Muhammad jatuh di Tel Aviv. Tak lama limazah, kenapa mereka lari? Liannaha laisa artihim, kerana Tel Aviv itu bukan bumi mereka. Sebenarnya bumi Palestin yang mereka jajah. Padahal yang faham kata saya untuk min ajliha, mereka tak faham macam mana nak mempertahankan, bagaimana nak mati untuk mempertahankan bumi mereka sendiri. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tengoklah apa yang berlaku. Askar-askar ini disiarkan di dalam TV mereka itu, tuan-tuan. Tak boleh buka kat sini. Saya nak buka. Sebab tidak komputer, tapi tak komputer tak boleh buka. Kena pasang slide.
Mana tadi abang Ustaz tu kopi. Saya suruh kopi semua tadi. Ni cuba tuan-tuan tengok poket amat ni tuan-tuan Mana histori Kampung. Oh, tak boleh buka, dia tak ada rezeki. Dia tak punya ni, apa ni? Dia tak tukar, dia tak macam tu. Tak ada hardware. Tak boleh buka. Tak ada rezeki juga. Apalah rezeki tuan-tuan Tidak boleh tengok dia punya apa dia, macam mana. Cuba tengok. Aku boleh tukar. Wa ayyadahu bi junudin lan tarawha, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperkuatkan dengan tentera yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah Subhanahu wa taala nak kalimah Allah yang paling tinggi, wa kalimatullahi yang mulia, dan kalimah Allah dan kalimah orang kafir adalah yang duduk di bawah. Maka dengan sebab itulah berlakunya pertempuran dan peperangan seperti ini. Ini antara gambar yang saya ambil sepadan dengan Israel, Herodot, penakib pembukaan Israel. Israel membuat kenyataan hanya 25% saja roket amat dapat ditangkis oleh Herodot. Ini masa saya duduk sepadan, saya ambil gambar. Semua tak boleh buka belakang tuan-tuan, kita tidak boleh tengok. Kita tengok tentera Israel mati. Atas kita ke bawah. Ini gambar saya ambil ni bawah ni. Ini tanah ni tepat tanah pokok zaitun ni tuan-tuan ni. Di sebelah sini dah dibaca. Nampak kita kepada Israel. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya dapat merasai bahawa mereka ini cinta kepada syahid. Sebelum nak memulakan operasi, mereka baca doa, mereka bagi tazkirah, mereka baca ayat Al-Quran. Niat kita adalah jihad fisabilillah, cita-cita kita adalah syahid. Mereka pun menyanyi lagu Allahu ghayatuna, Allah menyelamatkan. Ar-Rasul qudwatuna, Rasul ikutan kami. Nah, al-jihad sabiluna, jihad adalah jalan kami. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati di jalan Allah adalah setinggi cita-cita kami. Kemudian salah seorang daripada ketua mereka berkata, jai suku Al-Qasam, mereka jawab. Tentera kamu adalah Al-Qasam. Harakatukum, harakat kamu, gerakan kamu siapa? Aman. Masya Allah, disambut oleh suami. Daripada rakyat biasa, petani, nelayan, kami jumpa. Sehinggalah tentera, sehinggalah menteri, last kali mereka kata apa? Mudah-mudahan suatu hari nanti kita sembahyang di Masjid Al-Aqsa, dan kita bebas ke Masjid Al-Aqsa, kita sembahyang sama-sama. Dan yang lebih kagum, dia kata rakyat Malaysia ni dah sebalik dengan perjuangan mereka. Walaupun kita tidak pikul senjata, tetapi mereka selalu dapat sumbangan daripada kita, tuan-tuan. Sebab itu kita dah dapat pahala jihad. Sebab Nabi SAW sebut, barang siapa yang memberi makan kepada mujahid, sesiapa yang menyediakan senjata kepada mujahid, fahuwa jihad. Dia adalah jihad. Kami bawa TV3, dia adakan sidang akhbar, tengoklah rakyat di Gaza itu. 80% daripada 1.8 juta adalah miskin. Cari sampah seperti mana orang Bangla di tempat kita. Dan orang lain tak tahu cari sampah macam ni, tapi dekat sana biasa, tuan-tuan. Dan macam yang pendatang haram pula, tuan-tuan. Macam Bangla pendatang haram dekat sini cari sampah, mula-mula dia hidup. Dan lepas 3 tahun barulah pakai kereta. Dan akhirnya duduk 10 tahun dia jadi pakir. Kita jadi kuli juga. Itu tuan-tuan dekat Gaza tu sedih. Jadi naik kereta kuda. Paling sedih, menangis, pelitih air mata bila saya pegang buat pertama kali di Israel. 68 tahun tuan-tuan Palestin dijajah. Masih menggunakan duit Israel Chico ni tuan-tuan. Sedih, amat sedih tuan-tuan. Tapi ya Allah ayat dia. Tentera ke petani ke tuan-tuan, tengoklah tuan-tuan. Semuanya ada di dalam. Masa waktu tak tinggal pos tentera dia tu. Tengok kanak-kanak ceria. Ya Allah, ni bila saya tanya ayah mana, mak mana, mati. Ceria je. Tak sedih, tak apa. Bahkan dia sedih sebab tak boleh hidup mak dia dalam syurga. Allahu Akbar, suasana yang cukup. Ni, budak-budak ni bawa dia dari sekolah. Happy bukan main lagi. Sekolah dia dah hancur lah. Ke sebelah masjid, sekolah dah hancur lah tuan. Hancur. Buat sekolah dekat mana? Tepi-tepi bangunan, tepi-tepi pokok ni. Ya Allah, pejabat-pejabat dipukul di tepi-tepi pejabat di tepi-tepi. Tengok tuan-tuan. Sejak daripada kecil. Cita-cita mati syahid. Bersama dengan Al-Qasam
Ibu bapa bangga dapat melahirkan anak yang jadi Al-Qasar dan mati syahid. Nah, sehingga anak-anak ni, saya tanya mak dia, nah, bagaimana boleh didik anak macam ni? Dia kata, anak jadi anak yang baik ke anak yang jahat? Nak suruh anak masuk syurga ke? Nak masuk neraka? Bagilah pilihan. Dan dia cerita anak dia ni, bila nampak peluru pandu di langit, dia tanya mak dia, Mama, hazal sorok Israel atau sorok Hamas? Ini peluru pandu Israel ke peluru pandu Hamas? Mak dia kata, ini peluru pandu Hamas. Allahu Akbar, dia tepuk tangan. Itu tuan-tuan, anak-anak plastik, Masya Allah. Ibu menyediakan anak untuk mati syahid. Sebab tuan-tuan, bila anak mati syahid dapat memberi syafaat berapa puluh orang? Ribu orang. Nah, Nabi kata kalau seorang anak kita hafal Quran pun dah dapat bagi syafaat kepada keluarga, mak ayah, kepada 10 orang adik-adik, apatah lagi yang mati syahid. Tapi remaja kita macam ni lah, di jihad remaja kita. Saya tetap mengenai sebab saya pun ceramah dekat sekolah kan. Kena letak macam ni, dia semua ada klip video kata tu. Tak payahlah gerok-gerok kan. Cukuplah Quran. Inilah anak-anak kita yang kita didik. Semayang subuh kan, penuh masjid. Pendeta Yahudi pernah kata, janganlah umat Islam bermimpi untuk mengalahkan Yahudi sehingga bilangan mereka yang solat subuh berjemaah di masjid menyamai bilangan yang datang untuk solat jemaah. Hari ini yang datang semayang sunat, semayang subuh menyamai semayang jemaah. Sebab itulah kita yakin sebenarnya tidak lama lagi tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan, saya nak cerita sedikit tentang duit yang tuan-tuan bagi kepada kami ini. Kami buat projek dekat sana, inilah satu-satunya pejabat yang ada, pejabat rakyat Malaysia yang ada dekat sana. Ditubuh 2009 lagi tuan-tuan oleh Menteri Pembangunan Sosial dan Ekonomi. Dan inilah yang saya sebut, kita transaksi duit 24 jam, 2 hari sampai. Bank ini adalah milik Amat dan itu adalah CEO Amat Plastik, Engineer Omar Senyum. Engineer Omar Senyum, boleh bahasa Inggeris, boleh bahasa Arab lagi kan. Dalam tempoh 24 jam ini berita harian, disiarkan dalam berita harian CEO Amat Plastik di Malaysia. Dan Amat Plastik bukan sahaja diiktiraf di peringkat antarabangsa bahkan oleh kerajaan Malaysia. Sebab itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan hantar duit ke Plastik, tuan-tuan dapat pelepasan cukai income tax. Jadi setiap tahun Amat Plastik kena bentangkan dia punya duit dia. Dia ini sebagai contoh, kita bentangkan di seminar pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan. Dan hasil daripada sumbangan tuan-tuan itulah kita biayai hospital yang paling tua di Gaza. Itu CEO Amat Plastik tuan-tuan ya. Hospital yang paling tua di Gaza. Ini hospital yang baru siap. Masa kami pergi akhir tahun 2012, tahun 2013, awal tahun 2013, pengarah hospital tunjuk kepada kami bangunan ke depan. Tak siap-siap lagi dia kata. Tapi bila siap nanti, sebab tak siap sebab apa? Sebab kena bong je. Si kena bong 2006 kena bong, 2008 kena bong, 2012 kena sikit. Dan bila dah siap nanti dihalang. Rakyat Malaysia bagi semangat dan Amat Plastik kena memainkan peranan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau saya ceramah saya sebut perkara. Nah, tuan-tuan, ini bilik mayat jadi. Ini bilik mayat amat sedih. Masa perang 2012, tuan-tuan, mayat bergila-pangan di atas jalan kaki. Masa perang 2012, tuan-tuan yang cedera, yang patah kaki, yang tak ada tangan, apa semua sekali duduk di jalan kaki. Sebab hospital tak muat. Bayangkan satu hari beratus-ratus masuk. Nah, pak sakit biasa-biasa tu rawat di bawah pokok. Pak yang cedera parah baru masuk dalam ICU. Ini generator. Amat sedih. Dan ini bilik mayat tuan-tuan, ya Allah, buat pertama kali saya bau minyak wangi. Bila masuk bilik mayat, mereka kata minta maaf banyak, kami tak sempat nak bersih bilik mayat. Dalam keadaan telah kabur. Nasib dari surga darah syahadat, ya Allah. Dan bawa ke bilik ICU. Tengok bilik ICU tuan. Amat sedih. Ini ditiup ni untuk operasi, untuk apa benda, untuk nyamuk atau untuk oksigen lah. Dibuang gitu nak sebut, tak pandang. Nah, tapi masih lagi diguna walaupun dia expire, tuan-tuan. Sebab bahan ganti tak ada. Ini projek jangan raya. Ni lah tuan-tuan, hari ini Israel masuk ke jalan ni lah. Sebab ni dia sampai sepadan ke Israel. Jadi Amat Plastik membiayai jalan ni sebab kita buat projek pertanian kat sana. Ini untuk buat jalan ni saja $100,000 USD. Itu tuan-tuan. InsyaAllah hari ini dah penuh dengan pertanian. Amat Plastik belanjakan $370,000 USD untuk pertanian. $150,000 USD untuk gali 3 telaga. Ini telaga. Rumah pan, beli pan, telaga.
Sebab di bawah padang pasir itu tuan-tuan ada air, ada sungai. Nabi SAW adalah manusia yang umrah bulan Ramadan lagi umrah. Besarnya pahala tuan-tuan. Sepadan dengan Israel kita tanam pokok zaitun dah besar, lepas tu kita tanam pokok ni. Pokok ni kalau di Malaysia, di Kementerian Haidar je boleh hidup. Dekat sana batu sebesar besar lagi pun boleh hidup. Syaratnya ada air tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan. Dan selain daripada itu tuan-tuan, bas RM100,000 Malaysia beli bas untuk Syekh Rafiq Salah yang duduk dalam negara Israel. Sebab tu, sebab dia nak angkut rakyat yang duduk dalam negara Israel, yang dapat pasport negara Israel untuk mengimarahkan Masjid Al-Aqsa 24 jam. Lebih-lebih hari dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni dia cerita 500,000 kalau hari-hari minggu tuan-tuan umat Islam daripada negara Israel datang ke Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa ni perlu diimarahkan. Sebab kalau tidak, Israel akan hijrah dari Duban dan seumpamanya. Jadi Syekh Rafiq Salah ni tuan-tuan dengan kawan-kawan dia gerakan Islam 1948, dia mengumpulkan dana semuanya nak angkut umat Islam nak mengimarahkan Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau kita tak sampai ke sana pun tak apa, kita bagi duit, biarlah orang sana mengimarahkan. Tuan-tuan, kalau kita boleh pergilah tuan. Pergilah tuan-tuan. Jadi mereka sewa bas daripada Israel kenakan kos yang terlalu tinggi. Dan alhamdulillah sebiji bas tak ada dekat sana. Ibadat korban ada. Kemudian ini ibadat projek dalam bulan Ramadan tahun 2013. Kita bagi makanan gandum, kita bagi minyak, kita bagi macam-macam lah. 2013 tuan-tuan, 2014 belum saya ni lagi edit gambar. Kemudian bersahur berbuka puasa tuan-tuan di depan Masjid Al-Aqsa. Tengok depan Masjid Al-Aqsa. Masya-Allah, tiap tahun besarnya pahala pakaian hari raya macam-macam lagi. Pakaian raya. Kemudian Imam Gaza ada masjid tadi, masjid tadi terima daripada Masjid Sungai Penjaga tadi. Dah bawa tabung umur 2-3 hari lepas, minggu lepas. Dah saya bawa Imam Palestin. Bawa Imam Palestin. Dekat sini tak sempat nak kontak. Dan hampir setiap malam juga lah saya bawa Imam Palestin jadi penterjemah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita buat sekadar kemampuan kita. Kemudian misi perubatan. Ini kali 14, sekarang ini dah kali yang ke-18. Kita bawa doktor pakar, tengok tuan-tuan, doktor pakar. Bukan jalan-jalan orang, doktor pakar ortopedik, perubatan kuatan, KPJ, perdana kota baru, pakar urologi. Saya dipahamkan 1 bulan pendapatan mereka tak kurang 50-60 ribu ni doktor pakar dan hospital swasta. Mereka pergi ke sana sebulan, selesai pun kita tak bayar. Kita bagi tambah, kita bagi makan minum saja. Hari ini 200 orang doktor pakar berdaftar dengan amal Palestin untuk menjadi sukarelawan di sana. Allahu Akbar. Besarnya pengorbanan mereka tuan-tuan. Lebih besar daripada saya bercakap. Gunakan kepakaran mereka, sanggup berkorban. Dapat liputan daripada berita harian utusan Malaysia. Kemudian bina balik masjid di Bom. Mahatafiz yang telah di Bom. Alhamdulillah tuan-tuan. Semangat tuan-tuan belakang. Generator ni tuan-tuan untuk menghidupkan 5 kementerian termasuk hospital tadi. Sebab hospital kata semua operation tiba-tiba elektrik kita bagi generator. Harga dia RM800,000 Malaysia. Air suling untuk hospital. Menyala kehidupan keluarga miskin pada setiap hari ni tuan-tuan. Setiap hari ni. Alhamdulillah tuan-tuan. Beg sekolah macam-macam lagi tuan-tuan. Komputer untuk sekolah, untuk universiti dia, Universiti Gaza. Termasuklah kursi elektronik. Kursi elektronik untuk mujahidin. Itu semua jalan mujahidin belaka tu yang tak ada kesempatan untuk syahid. Sehinggalah mujahidin tuan-tuan. Tapi dia tak ada. Saya tanya dia apa yang awak buat selepas awak menjadi wakil. Memang awak saya? Dia kata saya bukan wakil. Kaki saya, badan saya separuh duduk dalam syurga. Cuma separuh lagi duduk di dunia. Begitulah cita-cita mereka tuan-tuan yang ini mati syahid. Dan akhir sekali tuan-tuan, inilah dia tuan-tuan yang kita hantar juga ke Damsyik. Sebab di Damsyik, di Syria ni tuan-tuan, ada lebih kurang 2 juta pelarian Palestin yang lari pada 1948. Zaman Hafiz Al-Assad dapat perlindungan. Zaman anak dia Bashar Al-Assad, mereka telah dibunuh dan dijadikan sebagai perisai manusia untuk mempertahankan Damsyik daripada jatuh. Dijadikan rakyat Palestin sebagai perisai manusia. Inilah kejahatan Bashar Al-Assad. Jadi amal Palestin dia masuk dengan ini, dengan TV Hijrah Safinah ni, dengan berita harian, dengan kerjasama Yayasan Wafak daripada negara Wafak.
Kalau amat plastik nak masuk saja, payahlah tuan-tuan. Ini di antaranya kita bawa makanan, bawa roti, bawa apa ni, susu, bawa kain selimut musim sejuk, tuan-tuan. Bila kami sampai, barulah kami tahu dicelok-celok 90% bangunan yang telah rosak itu ada manusia. Kayak plastik yang terkepung. Suami mereka sama ada ditangkap, dibunuh ataupun lari jadi mujahidin. Tengok-tengok keluar manusia daripada celok-celok bangunan, seolah-olah baru bangkit daripada kubur ibaratnya. Tuan-tuan, menangis-nangis kat cerita. Suami dah tak ada, mak dah tak ada, saudara dah tak ada. Tinggal dia dengan anak dia. Dikawal ketat oleh askar Bashar al-Assad, tuan-tuan. Jadi sumbangan tuan-tuan, 150,000 di peringkat permulaan, dan sebelum Ramadan hari pun kita hantar sekali lagi. Tapi tak sempat saya nak masukkan. Saya rasa kami buka semua ni tuan-tuan. Kalau tidak, tuan-tuan boleh tengok dia punya ulasan daripada berita Al-Hijrah. Tak boleh buka semua. Ada sikit. Boleh. Ni. Macam mana nak buat? Jadi akhir ya tuan-tuan, tengok ni, kita berhentilah. Tengok kat sana tu tuan-tuan, ikan Yarmouk. Tak tahu nak buat macam mana. Tengok bagaimana minum air sejuk ya tuan-tuan. Susu tak ada. Musim sejuk tu tuan-tuan. Betapa lasap. Tengok anak-anak menangis. Kebeluran, tak ada makanan.
makan roti saja. 2 hari dah tak makan. Tengok kurus kering tuan-tuan, lelaki ni kurus kering, kebeluran. Jadi itulah tuan-tuan, keadaan di sana amat menyedihkan. Jadi alhamdulillah bantuan daripada rakyat Malaysia sampai di sana dan dapat meringankan bantuan, dapat meringankan punya kesusahan mereka, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ada dalam kereta saya tablet untuk cara macam mana kita nak menderma dan untuk taja makanan di plastik, misalnya untuk ibadat berbuka puasa bersahur, untuk ibu-ibu tunggal, untuk anak-anak yatim kat sana, dan tabung yang disediakan adalah untuk tabung beran, dan ada nombor akaunnya tuan-tuan. Tuan-tuan masuklah dalam akaun amal plastik dan tuan-tuan emailkan dia punya tablet tadi, tulis alamat hantar dengan slip, insya-Allah dia hantar balik dia punya apa ni borang ataupun dia punya resit gitu, tuan-tuan. Sebab resit itu dapat pelepasan cukai daripada kerajaan. Jadi kalau tuan-tuan nak resit sekarang, saya boleh keluarkan resit lah, insya-Allah. Jadi kita lakukanlah sesuatu tuan-tuan untuk menolong mereka. Dan mungkin RM100, RM200, RM1000 tidak dapat menjatuhkan Israel. Tetapi ingat kisah di mana seekor burung pipit di zaman Nabi Ibrahim. Ketika mana dia membawa air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim AS, maka ditempelak oleh binatang yang besar seperti gajah dan burung-burung yang lain. Dan kamu nak tolong Nabi Ibrahim dengan kamu bawa air Nabi Ibrahim ini? Ya, kata burung pipit, aku nak laksanakan tanggungjawabku supaya pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala tidak tanya apakah perananku, sumbanganku untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lakukan sesuatu dan saya yakin insya-Allah Tuhan akan bagi kemenangan kepada mereka. Sebab tanda-tanda kemenangan sudah jelas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala yansurannallahu man yansur." Allah pasti menolong mereka yang menolong agamanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana muslimin fi Palestin. Allahumma inna naj'aluka fi dhurri a'daina wa na'udzubika min shururihim. Ya Allah, berilah kemenangan kepada umat Islam di Palestin. Ya Allah, hancur betulkan pakatan jahat musuh-musuh Islam. Hancurkanlah Yahudi, ya Allah. Allahumma qtulhum adada. Ya Allah, bunuhlah mereka satu persatu. Wahsurhum adada. Bilanglah mereka satu persatu. Wala tughadiru minhum ahada. Dan jangan tinggalkan seorang pun yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, melainkan semuanya dihancurkan olehmu. Rabbana atina fid dunya